Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahu rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama dalam bicara ilmu pejabat pendidikan daerah Tanah Merah. Dan sedar tidak sedar kita telah berada pada 10 akhir Ramadan pada tahun ini, dan satu hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung, iaitu pada akhirnya. Maksudnya apabila sesuatu amal itu diterima oleh Allah SWT, akhirnya dia akan berkesudahan dengan perkara yang baik. Sebagaimana juga kita dalam kehidupan kita ini, keseluruhan kita, kehidupan kita akan ditentukan sama ada kita dapat mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada akhir kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mahu menjadi orang yang tewas dalam perjuangan sebulan dalam bulan Ramadan. Sebab itulah tanda orang-orang yang tewas dalam bulan Ramadan, apabila akhir Ramadan dia jadi malas nak baca Al-Quran, malas nak buat perkara sunat, malas nak solat tarawih. Kenapa? Kerana lebih suka menumpukan perbuatannya kepada perkara-perkara yang tidak penting dan bukannya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini saya nak berkongsi 3 tips bagaimana kita nak mengekalkan keadaan kita agar kita ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyakkan istighfar. Walaupun kita dah banyak istighfar, tambah lagi. Kerana apa? Kerana sebab kita ini malas, sebab kita ini tidak minat untuk melakukan ibadah adalah kerana dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita sesama makhluk, tuan-tuan. Dalam surah Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluh. Maksudnya, hukuman, kesan keburukan itu keburukan yang sepertinya. Jadi apabila kita ini sesuatu amal kita itu tidak baik, maka kesannya adalah tidak baik. Dan kita juga nak memutuskan rantai malas. Macam mana kita nak putuskan COVID-19, kita nak putuskan juga rantai malas kita, malas nak buat ibadah kepada Allah SWT kita itu dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan kita minta ampun dengan Allah SWT, maafkanlah kita dahulu. Maafkanlah kesalahan sesama kita, maafkanlah kesalahan manusia. Kerana apa? Kerana kita, macam mana kita nak jadi hamba kepada yang Maha Pengampun, sedangkan kita tidak pun boleh mengampun, tidak pun boleh memaafkan kesalahan orang lain. Jadi insya-Allah. Jadi maaf itu, ada orang bertanya, maaf macam mana? Maaf itu, tuan-tuan, sehingga kita lupa kesalahan dia. Fa'fu wasfahu. Ampun dan lupakan kesalahan mereka. Yang pertama, yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita ini, sebab itulah doa yang paling penting yang kita tidak boleh tinggal, iaitu
kita doa, selalu doa selepas sembahyang, jangan tinggal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku dalam mengingati Engkau dan dalam mensyukuri nikmat Engkau dan segala ibadah-ibadah yang baik yang aku lakukan kepada Engkau. Jadi, kita faham apa? Kita faham segala yang kita buat itu Allah yang bagi pertolongan. Sebab itulah orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, apabila dia boleh buat ibadah kepada Allah, sifat syukurnya kepada Allah akan meningkat. Dan dia tidak sekali-kali nak menunjuk, nak berbangga kepada orang. Contohnya, kita nak sangat orang tahu kita dah khatam berapa kali Quran dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita baca banyak. Ini kita minta jauhkan. Kenapa? Kerana kita nak rasa berbangga dengan manusia. Kita buat tahajud, kita nak berbangga kepada orang. Kita duha, kita semayang duha, kita nak berbangga kepada orang. Kita minta jauhkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita minta pada 10 akhir Ramadan dan malam ini adalah malam yang ke-27, kita dapat kekal dalam momentum ibadah kita kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, kita mesti husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam satu hadis Al-Qudsi riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ana inda zanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, tergantung sebagaimana hamba ku sangkakan kepada aku. Jadi apabila kita rasa Allah Ta'ala itu maha memberi pertolongan, memang Allah Ta'ala akan tolong kita. Jadi dalam 10 akhir ini, walaupun 20 Ramadan sebelum ini, kita rasa kita tak perform, kita rasa kita tak kurang ibadah. Jadi pada saat ini, bersangka baiklah kepada Allah, mulalah ibadah kepada Allah, dan insya-Allah Allah akan beri pertolongan. Sebab itulah malam ini, sempena malam ini juga malam ke-27. Jadi malam yang ke-27 inilah disebut oleh ulama-ulama yang mana pendapat-pendapat kita bawakan. Abu Ka'ab pernah berkata, demi Allah sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa pada malam Lailatul Qadar jatuh dalam bulan Ramadan, manakala Lailatul Qadar pula jatuh pada malam ke-27. Akan tetapi dia enggan, siapa? Ibnu Mas'ud enggan memberitahu kami malam yang tepat kerana bimbang kamu tidak berusaha mencarinya. Dan yang kedua, riwayat Muawiyah yang bermaksud bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Riwayat ini disokong oleh pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa surah Al-Qadar mempunyai 30 perkataan. Perkataan yang ke-27 bagi surah ini terjatuh kepada dhamir hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ke-27 yang kembalinya kepada Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, Lailatul Qadar ini iaitu tidak ada sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan umur kita pendek, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita lihat petua Imam Al-Ghazali, dia melihat kepada awal Ramadan. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau Jumaat, carilah pada malam yang ke-27. Syekh Abu Hasan Syazili, dia berkata sejak mula balik sehingga sekarang, dengan mengikut petua Imam Al-Ghazali, dia akan jumpa malam Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali kita untuk yang akhir ini pada malam 27 malam ini dan seterusnya, kita ingat, kerana kekalahan yang paling pahit adalah kekalahan last minute. Kita lawan bola, last minute kalah. Sangat pedih. Begitu juga dengan ibadah kita kepada Allah SWT, kekalahan yang paling pahit adalah kekalahan apabila kita menutup Ramadan kita pada tahun ini dengan penutup yang tidak